Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. InsyaAllah kita mulakan majlis yang penuh dengan keberkatan pada petang hari ini dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Okey, insyaAllah dengan rahmat kasih sayang Allah kita bertemu lagi pada petang hari ini di dalam majlis ilmu. Suara Umi clear tak? Suara saya clear tak? Alhamdulillah clear. Clear Umi. Ya, Clear, alhamdulillah. Ya, jadi untuk tidak kita melengahkan masa kerana masa itu sangat berharga bagi orang-orang yang beriman, maka insyaAllah kita menyambung lagi pengajian kita dalam tadabbur surah Al-Insan pada petang hari ini pada 28 hari bulan Ogos. Ya, 3 hari lagi kita akan menyambut kemerdekaan untuk negara yang tercinta. Mudah-mudahan kemerdekaan pada tahun ini lebih bermakna pada diri kita kerana baru saja kita menyambut ma'al hijrah. Mudah-mudahan kita benar-benar telah menghijrahkan diri kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha keras untuk kita semakin dekat kepada pencipta kita dengan senantiasa mempelajari, mendalami, menghayati dan berusaha keras untuk memahami Al-Quran, iaitu dengan cara mentadaburkan Al-Quran setelah mana kita berusaha belajar dan terus belajar sehinggalah ke saat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada petang ini kita teruskan surah Al-Insan pada ayat yang ke-15. Jadi kita minta kepada Ustazah Muna terus membacakan ayat yang ke-15 insya-Allah. Ustazah, maaf Ustazah. Ya. Saya rasa kita berhenti 13 Ya ke? Okey. Kalau kita berhenti 13, kita sambung halaman yang ke-14 insya-Allah. Silakan Ustazah Muna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Baca sekali terjemahannya Ustazah. Terjemahannya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallah. Jadi kalau kita tengok pada ayat yang ke-13 ini, Allah menjelaskan kepada hamba-Nya. Kalau kita tengok ayat yang ke-14, maafkan yang ke-13, ayat yang ke-14, Allah kata apa? Wadaniyatan alaihim. Wadaniyatan alaihim.
Alaihim ni kepada siapa? Kepada golongan ahli syurga yang di dunia bekerja keras sehingga menjadi golongan al-abrar. Sehingga menjadi golongan al-abrar, iaitu yang senantiasa daripada kalimah, apa maksudnya? Daripada kalimah barra. Barra ni dia boleh dengan 3 maksud. Boleh dengan kalimah barra, birra, burra. Tapi di sini yang dikendaki bukan dengan maksud daratan, bukan dengan maksud bijian, tapi dengan bermaksud kebajikan ataupun kebaikan. Jadi golongan al-abrar ini adalah golongan yang senantiasa melakukan kebaikan di atas dunia. Maka janji Allah itu sangat benar. Tidak ada janji Allah yang tidak benar, kerana janji yang paling tepat itu adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu semua janji-janji yang Allah katakan adalah tepat belaka, adalah benar-benar belaka. Maka dengan sebab itulah apa yang Allah janjikan kepada kita tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita rasa betul ke tak betul ke, kerana apa yang Allah janjikan kepada hamba-Nya, kalau kita tengok daripada surah Yusuf berkenaan dengan janji. Sebab ini adalah janji Allah ketika mana kita berbuat baik. Allah menjelaskan dalam surah Yunus pada ayat yang ke-55. Dalam surah Yunus ayat yang ke-55 pada halaman 215. Kalau 215 campur dengan 13. Sebab Quran daripada yang Tuan Haji kena campur dengan 13. Saya dah cek. 215 campur dengan 13. Jadi 215, 223. Betul ke? 223. Pada halaman sini 215 kena tambah 13. Kerana 13 yang pertama itu semuanya mengenai dia punya introduce daripada Quran ni. Okey, pada ayat yang ke-55, ayat yang ke-55 surah Yunus itu untuk membuktikan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah kata? Dah ada ke surah Yunus? Ya, betul. Okey, Ustazah Muna dah ada kat skrin, bacakan. Baik, ayat ke-55 ya. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tengok ni. Ala ni sama dengan maksud i'lam. Kalau i'lam tu dalam bentuk fi'il, ini Allah sebut dalam kalimah ala, ketahuilah. Ketahuilah siapa, bukan Allah tuju kepada ketahuilah kepada malaikat, dan memang malaikat sangat mengetahui. Bukan Allah tuju kepada hayawan, kerana hayawan tidak akan dipersoalkan apabila hayawan kembali kepada Allah. Yang Allah persoalkan nanti ialah kepada kita. Jadi kita ni kena berusaha keras untuk menjadi golongan orang yang senantiasa melakukan kebajikan yang dinamakan al-abrar. Lalu Allah menjelaskan dalam bentuk taukid. Selepas Allah suruh kita belajar, berusaha memahami Al-Quran supaya kamu hidup dalam redha Allah, Allah datangkan kalimah inna. Inna ni disebut kalimah harfu taukid. Dan bila ada harfu taukid ni, kita kena cari kalimah yang Allah nak jelaskan, apa benda yang Allah nak jelaskan pada ayat ini. Lalu disebut sesungguhnya. Lillahi ni dua kalimah. Di dan Allahi. Dicantum kelihatan menjadi satu tetapi sebenarnya dua kalimah. Ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya milik bagi Allah. Milik artinya kepunyaan. Kepunyaan bagi Allah, bukan kepunyaan bagi kita. Kita hanya diciptakan untuk menjadi ibadullah, untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita menjadi hamba kepada Allah, kita tergolong daripada golongan hamba, makhluk yang berada ni disebutkan Allah di atas bumi. Ada dua golongan. Yang pertama Allah kata ma fis samawati. Milik segala apa yang ada di atas langit itu, yang kita melihat di atas langit itu kelihatannya nampak langit. Kemudian kelihatan yang kita boleh nampak ialah matahari, bintang,
bulan dan sebagainya, malahan apa yang ada lebih luas daripada itu, lebih besar daripada itu yang tidak kita dapat melihat tetapi kita mengetahuinya. Apa yang kita dapat tahu iaitu diceritakan oleh Allah melalui Al-Quran. Yang berada di atas sana adalah makhluk Allah yang sangat taat di sisi Allah. Apa dia makhluk Allah yang paling taat di sisi Allah? Iaitu yang mempunyai akal tanpa nafsu, iaitu yang disebut malaikah. Ya, malaikah. Walaupun kelihatan di hujungnya ada ta marbuthah, tetapi dia bukan merujuk kepada perempuan. Nampak nisbah perempuan tetapi ianya adalah muzakkar dalam bentuk jamak. Ya. Yang kita tidak nampak tetapi wujud makhluk Allah di langit itu, bahkan di bumi juga, iaitu malaikah. Dan yang kita kena jelas iaitu apa dia makhluk yang berada di atas bumi ini. Jadi termasuklah diri kita, setiap daripada diri kita ini adalah milik bagi Allah. Kita adalah diciptakan dan kita dihidupkan dan akhirnya kita dimatikan. Maka bila kita dihidupkan, jadilah golongan al-abrar. Bila kita dimatikan oleh Allah, jadilah golongan orang-orang yang beriman, yang kembali kepada Allah dalam keadaan menanti saat yang berbahagia. Kerana kehidupan orang beriman sangat-sangat mencintai akan kematian. Orang yang beriman sangat-sangat mencintai kematian. Ya, oleh kerana kita dapat link ni dah akhir, ya, dah dekat-dekat pukul 3 tadi baru dapat link. Jadi mungkin boleh tolong masih forwardkan kepada rakan-rakan yang lain kerana dia punya tu dah boleh masuk lebih ramai lagi, ya. Mudah-mudahan semakin ramai lagi hamba Allah yang tergolong dari golongan minal abrar. Ya, kita berusaha keras pada petang hari ini untuk kita menjadi golongan al-abrar. Mudah-mudahan kita akan mampu melakukan kebaikan demi kebaikan tanpa mengharapkan balasan daripada manusia, kerana yang memberi balasan yang begitu menggembirakan di dunia dan di hari akhirat itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah saya bawakan ayat ini. Cuba tengok janji Allah. Allah kata apa? Ala, di sini pun ala, di sini pun ala. Ketahuilah. Di sini inna, di sini juga inna. Ya, ketahuilah sesungguhnya. Wa'da, janji. Ya, janji siapa yang berjanji kepada kita? Al-insan, Allah. Wa'dallah. Sesungguhnya janji Allah itu. Ya, mana dia punya khabar, ni dia punya khabar dia. Hakun. Ya, hakun ini adalah janji Allah. Sangatlah benar. Ini yang Allah jelaskan kepada kita sebagai hamba Allah, yang apa disebutkan pada petang hari ini. Kita nak jadi golongan al-abrar, insya-Allah cuba yang berusaha keras untuk berusaha menjadi hamba Allah yang minal abrar. Disebutkan di sini inna wa'adallahi haqq. Ya, ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu sangat benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar kesemuanya. Siapa dia yang berjanji paling tepat, paling benar, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berjanji kepada kita, dirikanlah salat, maka akan Allah pelihara keimanan kita. InsyaAllah, orang yang mendirikan salat, hatinya akan berbahagia. Kerana apa? Sebab itulah janji Allah. Ketenangan di hati itu tidak mampu diberi oleh manusia, melainkan ketenangan hati itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat hati-hati hambanya. Maka hati kita yang senantiasa mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai kematian, mencintai segala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah apa yang kita buat, apa yang kita ucap, apa yang kita niat, semuanya lillahi ta'ala. Namun begitu, Allah meletakkan kalimah walakinna.
Apa pengecualiannya? Allah sebut akan tetapi. Ya, akan tetapi. Nampak ni kalimah aksara. Ni isim lakinna aksara isim dia. Dia beramal seperti isim inna. Kalau lepas inna wa'da. Nampak? Ya, dia berbaris atas. Maka walakinna ni isim dia. Isim dia mana? Sama dengan aksara. Ini isim lakinna. Ya, jadi dia beramal sama seperti dengan inna. Akan tetapi. Sebab itulah walakinna ini berbaris atas. Ya. Aksara, maaf. Lakinna ni dia punya kalimah beramal sama dengan inna. Aksara ni yang berbaris atas. Aksara ni lah yang disebut isimnya. Isim lakinna, walakinna berbaris atas. Akan tetapi, walaupun dalam bentuk taukid Allah dah nyatakan janji Allah, setiap kebaikan dijanjikan dengan syurga, dijanjikan dengan nikmat. Akan tetapi, kebanyakan mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu ialah al-insan. Kebanyakan manusia itu Allah menjelaskan. La ya'lamun. Mereka tidak mengetahui. Apa yang mereka tidak ketahui? Yang mereka tidak mengetahui ialah nikmat apabila berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan oleh Allah melalui surah Al-Insan. Dan memang pun kebanyakan daripada termasuk kita yang hadir pada petang ini masih lagi dalam kalimah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan daripada kita masih lagi meragui janji-janji Allah. Ya, buktinya kita masih lagi tidak benar-benar mendapat kejayaan seperti mana golongan al-abrar. Kita juga menginfak, tetapi infak kita masih lagi untuk dipertontonkan kepada manusia. Masih ada sifat riya, masih ada sifat wujub dan sebagainya. Dengan sebab itu berusahalah mengikis semua apa yang ada di dalam hati kita yang kita tidak nak, yang kita nak cari benar-benar apa dia, iaitu kita nakkan pandangan rahmat daripada Allah fid dunya ilal akhirah, insya-Allah. Maka janji Allah akan kita kecapi. Di mana kita akan kecapi janji Allah itu? Ialah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, mungkin kita boleh lanjutkan pada halaman pada ayat yang ke-60 untuk kita janji Allah itu benar-benar betul. Ya, kita bersungguh-sungguh ayat 60 sama ayat 60. Okey, cukup. Okey, Anak Umi bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Ya, semoga Anak Umi sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuba tengok ni Allah kata wa ma zannu. Nampak? Masih lagi ada menyangka yang disebut kalimah hakun tadi. Masih lagi meragui. Dan sebab itulah Allah menyatakan, dan apakah sangkaan orang yang mengada-ngadakan kata-kata dusta terhadap Allah. Iaitu tidakkah mereka akan diazab dengan sikap mereka yang tidak yakin dengan janji Allah pada hari kiamat nanti. Sebenarnya Allah jualah yang melimpahkan kurniaan kepada seluruh manusia dengan rezeki yang Allah beri pada kita tanpa diminta balasan. Tengok, meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak. Jadi kita kena hidup di dalam hukum. Ya, syarak artinya jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang diturunkannya iaitu Al-Quran. Sekarang cuba tengok, saya nak surah 60 ni nak untuk apa? Kalau tadi walakinna aktsaruhum la ya'lamun, pada ayat yang ke-60 ini Allah letakkan walakinna aktsaruhum la yashkurun. Apabila kita kurang mengetahui
kurang yakin, maka kuranglah sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita menjadi orang yang kufur. Auzubillah, takut kita tergolong dalam golongan orang yang kufur nikmat. Ya, bukan kufur akidah, auzubillah min zalik, tapi kufur nikmat. Ya, apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat Allah berikan segala apa yang ada pada tubuh badan kita, tetapi kita tidak mensyukuri dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Allah berikan mata, suruh melihat kehebatan Allah, ya, supaya kita segera kembali kepada Allah. Allah beri kita hati untuk hati kita takarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah beri kita lidah untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah supaya syaitan tidak dapat mengganggu kita. Allah beri kita pendengaran supaya kita senantiasa mendengar perkara yang baik-baik supaya kita tidak dilalaikan oleh syaitan, nafsu dan dunia. Akhirnya benarlah kata Allah, walakinna aktsaruhum la yashkurun. Jadi ada dua kalimah yang wajib kita sedari sebagai insan untuk kita mengejar golongan minal abrar yang senantiasa melakukan kebaikan, kebajikan di atas dunia untuk mendapat rahmat Allah dunia dan akhirat. Maka jadikan diri kita, jangan kita ada sifat walakinna, ini walakinna aktsaruhum, la ni kita keluarkan. Jadilah golongan yashkurun, iaitu mereka yang sentiasa bersyukur, dan keluarkan walakinna aktsaruhum la ya'lamun, keluarkan daripada walakinna aktsaruhum la ni ketinggalkan, jadilah golongan ya'lamun, orang yang mengetahui. Siapakah dia mereka orang yang mengetahui? Orang yang mengetahui adalah orang yang kenal penciptanya, orang yang kenal Al-Quran, orang yang tahu dia pasti akan mati. Jadi alhamdulillah kita kembali kepada surah Al-Insan yang dibacakan pada ayat yang ke-14 tadi, yang diterangkan kepada kita. So kita masuk kepada tafsiran ayat ini, di mana Allah menjelaskan, Allah tambahkan nikmat kepada mereka dengan menjadikan naungan dan teduhan pokok-pokok di dalam syurga. Hampir dengan mereka. Apa maksud hampir? Hampir dengan mereka maksudnya mereka tidak perlu untuk berusaha untuk mengutip buah-buahan. Ya, tak perlu. Sebab yang disebut di sini adalah pokok-pokok yang menjadi makanan kepada ahli syurga. Jadi setiap apa yang kita inginkan, terus kita dapat tanpa perlu ada usaha, kerana yang kena bekerja keras hanyalah ketika kita diberi peluang di atas dunia. Ya, di alam barzakh sudah tidak ada usaha lagi. Di padang mahsyar sudah tidak ada usaha lagi. Apatah lagi di dalam syurga tempat mengecapi nikmat, maka tidak ada lagi usaha. Maka dengan sebab itu Allah menyatakan naungan dan teduhan pokok-pokok di dalam syurga itu hampir dengan mereka. Ya, didekatkan kepada golongan orang yang berbuat baik di dunia tanpa ada cahaya matahari untuk menusahkan mereka panas dalam keadaan perit, tidak ada, kerana kalau matahari kepanasan kita tidak mampu, ya, dan kita pun mengetahui matahari pun sudah dimusnahkan oleh Allah, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam syurga itu terang benderang, bukan terang benderang dengan cahaya matahari, tetapi terang benderang dengan cahaya nur ilahi. Ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak seperti kita di dunia diterangkan dengan cahaya matahari. Ya, yang tidak mampu untuk tubuh badan kita. Kalau waktu pagi ya boleh. Ya, waktu pagi itu adalah vitamin, tapi masuk pada tengah hari sudah mendatangkan penyakit kepada kita. Dan kita tidak boleh melihat ke langit kerana merosakkan kornea mata kita. Tapi bila kita berada di dalam syurga, kita melihat di atas, semakin kita melihat di atas semakin membahagiakan. Ya, inilah yang disebutkan kebahagiaan nikmat mengecapi syurga, cahaya terang benderang dengan cahaya nur ilahi. Yang berusahalah. Dan dipermudahkan juga kepada mereka mengambil buah-buahnya sama ada ketika berdiri, duduk, baring tanpa sebarang masalah. Kenapa? Ketika kita berbaring, buah itu akan datang sampai keribaan kita.
sampai ke pembaringan kita. Ketika kita duduk, dia akan sampai ke riba kita. Ketika kita berjalan, dia akan sampai ke tangan kita. Itulah sifat yang dijelaskan oleh Allah yang sudah sangat terang, hanya berusaha kepada hamba-hambanya untuk mendapatkan kecapan nikmat yang kekal abadi. Maka dengan sebab itu disebut Al-Qurtubi menulis dalam tafsirnya, dan dikatakan sesungguhnya naik tingginya pokok-pokok di dalam syurga dalam jangka masa 100 tahun apabila penghuni syurga menginginkannya, maka Allah memerintahkan buahnya supaya dekat sehingga penghuni syurga dapat mengambilnya dengan mudah. Kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir pula, dahan-dahan pokok hampir kepada mereka bila sahaja mereka mahu mengambilnya. Ya, kerana di dalam syurga tidak perlu tidur. Ya, jangan duk kata dan syurga tak perlu tidur. Ya, kerana kalau tidur itu tidak merasa nikmat. Jadi dalam syurga kita dah jaga kerana tidak perlu rasa mengantuk lagi. Itulah nikmat di dalam syurga. Bila-bila masa siang dan malam sama sahaja. Bila kita inginkan senantiasa didatangkan kepada kita, maka buahnya akan datang hampir kepada mereka dan bergayutan daripada atas daunnya seolah-olah dia dengar dan patuh. Jadi apa yang kita inginkan tak perlu bersuara. Dengan niat Allah perintahkan pokok-pokok, daun-daun, buah-buah itu mendekati kita. Nikmat yang berada di dalam syurga. Ya, Allahu Rabbi Subhanallah. Kemudian dikatakan, maknanya ayat ini menjelaskan bahawa buah-buahan di dalam syurga hampir kepada mereka. Semuanya adalah bertambah nikmat apabila mereka memakannya. Ya, buah-buah tersebut dengan mudah tanpa melalui usaha yang memenatkan dan tanpa sebarang halangan yang menyakitkan. Ya, inilah yang dikehendaki daripada kehidupan dunia yang berakhir dengan kematian. Mudah-mudahan kita akan memetik buah-buahan itu yang disebut dengan kalimah, di sini disebutkan dengan kalimah qutufuha tazlina, iaitu dengan keadaan semudah-mudahnya untuk kita memetik buah-buahan yang berada di dalam syurga dalam keadaan begitu segar, begitu sedap, begitu lazat, maka disebut di sini wazullilat qutufuha tazlina, ya, dengan semudah-mudahnya. Maknanya kita akan dapat makan dengan mudah, dengan begitu lazat, tanpa ada sedikit kemudaratan ketika kita menjadi penghuni syurga. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong dari golongan al-abrar, dan insya-Allah wadaniyatan alaihim ziladuha, benar-benar pohon ini merinding, meredupkan kehidupan kita di dalam syurga. Ya, dan mudah-mudahan buah-buahan itu menjadi milik kita setiap hari kita memakan buah-buahan silih berganti berbagai-bagai warna, ya, berbagai-bagai rasa, dan setiap rasa itu semuanya lazat belaka. Okey, insya-Allah Ustazah Munah teruskan dengan ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Barakallahu fiik. Okey, kita tengok di sini kalimah yutafu. Yutafu ni daripada wazan at-tafa. Wazan 4 huruf fi'il madhi, ya. At-tafa ini, ya, tapi ini dalam bentuk majhul, ya. Okay, kita tengok Allah menjelaskan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Ya, apa maksudnya fiddah ni? Fiddah ini daripada kalimah kita pun jumpa dekat dunia, tapi kena ingat fiddah yang di dunia ini tidak sama dengan di dalam syurga. Fiddah ini dari maksudnya perak. Jadi Allah menjelaskan, dan selain daripada kita menikmati buah-buahan yang begitu lazat yang diberikan kepada khususiah penghuni syurga tadi, tak cukup daripada itu, Allah nak suruh kita, ya, memahami bagaimana keadaan kita bila berada di dalam syurga. Di dunia bila kita nak makan pun ada bekas, ya, ada piring, ada pinggan, ya, ada cawan, ada gelas, ada mangkuk dan sebagainya. Tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan
ya, untuk dijadikan alas makanan pada semua manusia, tidak kira siapa pun manusia itu tidak boleh menggunakan apa dia, fiddah. Tidak boleh. Ya, zahab pun tak boleh, fiddah pun tak boleh. Apa dia fiddah? Perak. Ya, dan perak ini bukan seperti mana yang kita lihat di atas dunia. Kalau kita nak lihat fiddah ini di mana, tunggulah kita mendapat nikmat di dalam syurga. Ya, maka dengan sebab itu disebut dengan jelas di sini. Dan selain itu diedarkan, diberikan kepada mereka oleh pelayan-pelayannya. Siapa pelayan-pelayannya? Pelayan-pelayan itu disebut wildan. Wildan. Wildan tu daripada kalimah walad. Walad artinya anak-anak remaja. Ya, kenapa digunakan kalimah walad? Dekat sini tak ada. Ya. Kenapa pelayan-pelayan itu daripada golongan remaja? Kerana remaja ni comel, punya tenaga, cepat, tangkas, cergas. Ya, sebab itulah Allah menjelaskan bukan pelayan yang memberi khidmat. Kalau pelayan ni di dunia yang memberi khidmat yang begitu sempurna, yang memberi khidmat yang begitu baik kepada penghuni syurga. Ya, inilah janji Allah yang disebut tadi, inna wa'dallah. Ya, janji Allah, inna wa'dallah haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka kita di dalam syurga nanti akan diberi khidmat yang terbaik oleh remaja-remaja. Di dalam syurga itu dengan wajah yang tersenyum cantik, ya, dengan berbau wangi, dengan keadaan kelihatan begitu sehat, ya, begitu tak nak cakap, nak dibayangkan pun tak boleh nak dibayangkan. Tetapi inilah yang disebutkan oleh Allah tadi, janji-janji Allah itu benar-benar akan kita nikmati ketika kita berada di dalam syurga. Kemudian pelayan-pelayan itu membawa bijana dari perak. Ya, apa maksud bijana? Bekas. Ya, bekas itu bukannya daripada kaca seperti mana kita berada di bumi Allah ini. Nak bagi tahu bezanya nikmat dunia dengan nikmat syurga itu sama sekali tidak sama. Apabila kita berada di dalam syurga Allah, Allah menyatakan tempat kita punya makan pun Allah sediakan daripada fiddah, daripada perak. Dan perak itu bukan seperti mana yang kita lihat di dunia ini. Bagaimana rupanya begitu indah, begitu cantik, tunggulah kita apabila kita berusaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buat saja kebaikan, insya-Allah kita akan dapat mengecapi nikmat yang Allah sediakan, bijana daripada perak dan piala-piala minuman. Ini dia. Wa'akwabin. Ya, ini jamak, ini semua jamak ya. Ya, bekas air. Gelasnya. Ya, gelasnya kanat qawariro. Bila kita berhenti kita baca dua harakat. Allah dok kata apa? Bekas minuman airnya dalam keadaan kaca, nampak jelas isinya. Okey, ni kaca yang kalau jatuh, kalau kita di dunia kaca kalau jatuh dia ke bawah dia akan pecah berderai. Tetapi yang disebutkan di sini wa'akwabin kanat qawariro, ini adalah kaca yang bercampur dengan perak, yang kalau jatuh tidak pecah dan dia tidak akan jatuh. Kenapa tidak akan jatuh? Kerana pemberi hikmat yang berada di dalam syurga itu memberi layanan yang terbaik. Ya, kalau dia jatuh menunjukkan hikmat yang tidak baik, hikmat yang kurang sempurna. Makanya semua wildan ini akan datang kepada tetamu-tetamu Allah, iaitu penghuni syurga itu, tidak akan pernah ya dia membawa makanan kepada kita apa yang kita inginkan, dan tidak pernah membawa minuman yang kita inginkan itu jatuh ke bawah. Ya, kerana sifat jatuh ke bawah itu menunjukkan suatu sifat yang tidak sempurna. Apa yang berada di dalam syurga semuanya sifat yang sempurna belaka. Kerana
sifat yang maha sempurna, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada penghuni syurga dengan segala nikmat yang paling sempurna, maka dengan sebab itu mustahil berlakunya ya benda yang dibawa oleh pelayan-pelayan syurga itu jatuh kepada tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, satu. Yang kedua, cuba tengok laksana kaca. Keadaannya laksana kaca. Nampak jelas isinya. Okey. Kalau kita kat dunia, contohlah, kita minta bila kita pergi makan dekat hotel ke, dekat restoran ke, dekat maq'am ke, ya, maq'am cakap Arab, tempat makan dan minum, ya. Bila dibawa air dalam gelas warna putih, cantik sangat gelas. Lepas tu segala yang ada di dalam gelas tu kita nampak. Ya. Contoh nampak laicika, nampak buah laici, nampak buah anggur, nampak buah nenas. Ya, bila kita nampak yang kita berada di dunia, yang mula-mula tadi tidak terliur pun. Apabila yang serve kepada ya, orang yang berada di dalam hotel ke, di dalam maq'am ke, kita nampak kita pun terliur. Kita terliur, kita pun rasa sedapnya. Ya, sedapnya air itu, sedapnya Allahu Akbar. Maka dengan sebab itu, di dalam syurga nanti disebutkan oleh Allah, ya, dia punya akwab ni walaupun diperbuat daripada kaca, tapi bukan kaca seperti di dunia. Kacanya bertampur dengan perak dan kemungkinan besar juga daripada emas, tetapi kelihatan sangat jelas. Ya, kerana apa? Untuk memperlihatkan apakah yang berada di dalam kaca itu. Satu. Yang kedua, untuk menunjukkan lazatnya minuman yang disediakan oleh Allah kepada penghuni syurga. Apabila kita melihat air minuman itu, kita teringin serta merta, ya, serta merta, ya, wildan itu akan menghantarkan pada kita tanpa bertangguh walau satu detik pun. Sebab itu mustahil apa yang ada berada di dunia berlaku di dalam syurga. Ya, kerana di dalam syurga masyitum, apa yang kamu inginkan Allah akan beri tanpa bertangguh, tanpa menunggu. Kalau kita hebat macam mana pun dekat atas dunia ni, mesti tunggu. Ya, mesti tunggu baru dapat. Tapi di dalam akhirat, di dalam syurga Allah dah bagi tahu. Ya, pelayan-pelayan ini wa yuqafu, dan selain itu diedarkan kepada mereka siapa? Iaitu, ya, kalau kita tengok ni daripada kalimah qafa. Qafa 3 huruf. Qafa artinya pusing. Ya, tapi di sini yuqafu artinya pelayan-pelayan wildan ini, mereka akan senantiasa berada di sisi kita. Ya, dia akan berulang alik untuk senantiasa memberi khidmat yang terbaik kepada penghuni syurga. Ya, itulah bila kita belajar Al-Quran, kita akan tengok perubahan daripada setiap kalimah kepada kalimah yang lain. Ya, maka dengan sebab itulah berusahalah untuk kita mempelajari bahasa Arab. Ya, kalaupun tak boleh nak bercakap mahir seperti orang Arab, apabila kita membaca Al-Quran, kita dapat memahami pun sudah sangat membahagiakan kita. Okey, jadi berusahalah, insya-Allah kita akan dapat minuman, makanan di dalam syurga, makanan dan minuman yang begitu lazat yang diberikan oleh Allah melalui khidmat syurga yang disebut wildan, dan senantiasa berada di sisi penghuni syurga, tidak mengira masa di setiap penjuru, kerana khidmat mereka tidak pernah bertangguh. Ya, apa yang kita inginkan pada masa yang sama akan kita capai, insya-Allah. Ya, barakallah. Okey, anak Umi, seterusnya ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Barakallahu fiik. Ya, Allah ulang semula kalimah qawarira. Tadi pun ada, tadi di hujung, ini di awal. Ya, qawarira. Allah ulang semula. Min fiddah. Tadi ada fiddah.
Allah ulang semula. Ya, qad, ini nampak ni ikat ada huruf sabdu ni. Ya, qaddaruha taqdira. Keadaan laksana kaca. Sedang ia dari perak. Ya, dia diperbuat daripada perak tapi kelihatan seperti kaca. Ya, nak bagi tahu kenapa? Nak bagi tahu biasa kalau perak dia tak nampak. Ya, jadi perak tetapi kelihatan seperti kaca, nak menunjukkan nikmatnya apabila berada di dalam syurga, kelihatan air minuman itu dapat melihat apa yang berada di dalam gelas. Ya. Pelayan itu menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Dari mana ya wildan itu tahu? Mengikut apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan, contoh, kita inginkan 2 gelas, maka datang pada kita gelas. Kalau kita inginkan 5 gelas, dia akan datang 5 gelas. Tanpa kita ucap. Dari mana mereka tahu? Daripada keinginan kita. Ya, daripada keinginan kita, maka dengan sebab itulah daripada dunia perbetulkan niat kita. Perbetulkan niat kita, akhirnya kita berada di dalam syurga. Apa yang kita inginkan semuanya diketahui oleh pelayan-pelayan syurga, iaitu yang memberi khidmat dengan begitu baik. Akhirnya disebutkan di sini pelayan-pelayan itu menentukan kadar. Bagaimana mereka mengetahui kadar yang kita inginkan, yang disebutnya qaddaruha, betul-betul. Kalau kita nak 10 yang datang. Ya, sebab tu dia ada sabdu ni. Ya, maknanya tidak pernah tersilap. Tidak pernah tersilap. Kalau kita inginkan 10, dia datang 10. Kalau kita inginkan datang 7, dia akan datang 7. Ya, sekadar yang cukup betul. Maknanya apa yang kita ingin tak pernah buat silap dengan kehendak penggunanya. Okey, cuba kita tengok tafsiran ayat ini melalui kitab ini. Dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan qawarira, bekas-bekas makanan dan piala-piala, iaitu bekas air tadi diperbuat daripada perak itu keputihannya laksana kaca. Sedangkan ia diperbuat daripada perak tapi kelihatan seperti kaca. Ini menunjukkan betapa cantiknya perak yang berada di dalam syurga yang telah disediakan oleh Allah khusus untuk penghuni syurga yang disebutkan di sini dari golongan al-abrar. Mereka diberi layanan yang sebaiknya, iaitu mereka dilayan oleh pelayan-pelayan syurga yang taat dan cekap dalam menentukan kadar makanan dan minuman seperti mana yang dikehendaki oleh ahli syurga. Iaitu dari mana mereka mengetahui, iaitu mengikut niat kita, mengikut keinginan kita. Kemudian disebutkan pula pada ayat yang ke-16, ya, berkata Ibnu Abbas dengan kalimah qawarira min fiddah tadi, ya, maka berkata Ibnu Abbas, dia kata apa? Jikalau kamu ambil perak daripada perak dunia, kemudian kamu bentukkannya sehingga menjadi nipis seperti kepak lalat, dia kata, kamu masih tidak akan dapat melihat air melalui belakangnya. Tetapi kaca surga seperti keputihan perak pada kejernihan kaca. Jadi mudah nak faham, perak yang ada di dunia sama sekali tidak sama dengan perak yang berada di dalam syurga. Di mana yang disebutkan, ya, disebutkan di sini, dikata, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, dia kata laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illal asma. Ya, jadi di sini dia kata laisa, maksudnya tidaklah sama, fid dunya, di dunia ini, syai'un, sesuatu yang ada di dunia ini sama sekali tidak sama, mimma fil jannah, ya, tidak sama apa yang ada di dalam syurga, illal asma, kecuali namanya sahaja sama. Namanya sama tetapi sifatnya sangat berbeza. Ya, jadi jangan duk kata Allah, kami pun dah nampak dah perak kat dunia, kan, tapi tak sama. Perak yang ada di yang Allah sediakan untuk ahli syurga sama sekali tidak sama dengan perak yang kita lihat di atas dunia.
Maka dengan sebab itu disambung lagi Ibnu Abbas kata apa? Kemudian yang tu kata tadi Ibnu Abbas tu kata apa? Ingat apa yang ada di atas dunia sekadar namanya sama tetapi sifatnya sama sekali tidak sama. Kemudian berkata Hasan Al-Basri, dia kata apa? Safaul qawar, ya, safaul qawarir fi biyadul fitah. Dia kata apa? Kejernihan kaca pada keputihan perak. Jadi nak kata apa yang disebut oleh Hasan Al-Basri, dia kata kenapa Allah duk kata kaca tetapi dia punya kejernihan itu bukan seperti perak. Nak bagi tahu dia diperbuat daripada perak tapi cantiknya, bersilau-silaunya, ya, keputihannya itu kelihatan seperti kaca. Tapi dia bukan kaca kerana kaca benda yang mudah untuk dipecah. Mudah untuk pecah. Manakala perak adalah sejenis bahan yang sangat kuat. Maka dengan sebab itu Allah menggunakan perak, ya, bahan yang sangat kuat yang jatuh pun tidak pecah tapi dia tidak jatuh, namun kelihatan seperti kaca untuk menunjukkan kejernihan, kecantikan luar biasa. Kalau dunia tak mungkin berlaku perak menjadi kaca. Ya, itu yang dinyatakan oleh Hasan Al-Basri. Kemudian berkata Mujahid, dia kata apa? Biyadul fiddah fi sifail zizaj. Terjemahannya dikata apa? Keputihan perak pada kejernihan kaca. Jadi nak bagi tahu Allah jadikan kaca tadi nak bagi tahu cantiknya ciptaan Allah di dalam syurga untuk memberi, ya, janji Allah itu benar kepada penghuni syurga yang telah menjernihkan hati mereka. Maka hati yang jernih maka akan mendapat layanan yang sangat-sangat sempurna di sisi Allah apabila kita berada di dalam syurga nanti. Lalu disimpulkan, dia kata bekas-bekas makanan dan minuman diperbuat daripada perak, tetapi apa yang ada di dalamnya atau di belakangnya dapat dilihat dengan jelas kerana keputihan perak syurga seperti kejernihan kaca. Ya, kemudian disebut dengan kalimah qadruha taqdira. Berkata Ibnu Abbas dan Mujahid, dia kata mereka menyediakan makanan dan minuman tepat dengan kehendak tuannya. Tuannya tu siapa? Ahli syurga, iaitu golongan al-abrar tadi, tidak lebih dan tidak kurang. Dari mana mereka tahu? Mereka tahu apa yang kita inginkan dan Allah yang memberitahu kepada pelayan-pelayan yang pemberi khidmat kepada syurga yang disebut wildan, ya, remaja-remaja yang berada di dalam syurga itu. Inilah sifat pelayan-pelayan syurga, iaitu saya kurang minat menggunakan kalimah pelayan, ya, iaitu orang-orang yang memberi khidmat, iaitu yang disebut wildan tadi. Mereka menyediakan sesuatu berdasarkan apa yang diinginkan dan difikirkan oleh penghuni syurga. Layanan yang sangat istimewa ini hanya disediakan oleh Allah di dalam syurga sahaja untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Patutkah perintah Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan? Ya, patutkah perintah Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan ketika mereka berada di atas dunia? Patut atau tidak? Patut atau tidak? Jawapannya patut atau tidak? Patut ke tak? Dah Allah jelas sampai tahap ini, dan tadi pun awal-awal lagi dah baca janji Allah itu sangat benar, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Janji Allah itu sangat benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah kita sambung kepada ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ya. Okey, terjemahkan. Ini terjemahan dia, bukan dapur. Terjemahan. Baca terjemahan. Ya, saya terjemahan. Itu terjemahan. Dan mereka dalam syurga itu
diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil. Barakallahu fiik. Ya. Okey, zanjabil ni halia. Ya, zanjabil ni ialah halia. Ya, kenapa? Halia ni kat dunia pun kita suka guna. Bila kita tumis halia cium bau apa? Wangi ke busuk? Wangi. Wangi. Jadi minuman yang sangat wangi. Wa yusqauna, mereka diberikan minuman. Fiha, di dalam syurga itu. Ha ni kembali kepada syurga. Fil jannah. Di dalam syurga itu menggunakan apa? Ka'san. Ni kalau kita berhenti ka'sa. Ya, apa dia ka'sa? Iaitu gelas. Ya, gelas. Diberi gelas ya. Diberi minuman sejenis minuman yang berisi di dalam gelas. Kana mizajuha. Ni dicampur. Ya, minuman itu dicampur dengan apa? Zanjabila. Ya, dicampur dengan apa? Halia. Jadi apa dia campuran apa? Okey, kalau nak tahu, Allah campur arak dengan halia. Jangan terperanjat. Kerana arak di dalam syurga, awal-awal dulu kita dah belajar daripada surah Muhammad ayat yang ke-15. Di dalam syurga ada sungai. Benar. Ya, salah satu sungai disebut sungai arak. Ya, dan sungai arak itu janji Allah kepada hamba-hamba Allah yang meninggalkan minuman yang diharamkan oleh Allah. Dunia ini apa dia? Iaitu arak. Maka Allah sediakan, ya, bukannya hilang arak, tetapi Allah sediakan sungai arak. Apa nak bagi tahu sungai? Artinya takkan pernah kering, takkan pernah habis. Tak pernah habis, tak pernah kering. Duit. Itu Ini bukan. akak nak minta. Ya, saya nak minta apa? Ya, nak minta apa, Kak? Dia terbuka. Muna ada off suara dia nanti. Okey. Ingatkan nak minta apa? Nak minta air ni tunggu kita masuk syurga insya-Allah. Ya. Jadi air arak tu Allah campurkan dengan halia. Kenapa Allah nak campur arak dengan halia? Sebab nak bau bertambah wangi lagi air itu, bertambah lazat lagi. Jadi arak di dalam syurga tidak memabukkan. Ya, arak di dalam syurga tidak memabukkan dan arak di dalam syurga sangat-sangat sedap. Ditambah lagi dengan perasa wangi daripada halia yang sangat harum semerbak. Maka dengan sebab itu ditafsirkan di sini. Dia kata, kemudian Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang sifat minuman mereka di dalam syurga. Jadi, sifat minuman mereka di dalam syurga apa dia? Mereka iaitu golongan abrar itu diberi minum di dalam syurga dengan gelas-gelas perak yang berisi arak. Itu tadi saya kata arak yang bercampur dengan halia. Zanjabila ini halia. Pada ayat yang kelima, Allah mengatakan, Innal abrar yashrabuna min ka'san kana mizajuha kafura. Itu ayat yang kelima. Ya, yang kita dah lepas. Maka ini menunjukkan bahawa kadang-kadang arak yang mereka minum itu bercampur dengan kafur. Ya, kita pun dah jelaskan apa itu kafur, iaitu sejenis bahan. Kalau kita nak kata kat dunia ni kafur tu macam mana? Ya, bahan dia sejenis bahan yang sangat sedap, berwarna putih dan sangat lazat. Itu dia kafur. Ya, iaitu bila kita minum sampai kat kerongkong kita sejuk sangat. Sejuk sangat. Itu maksud kafur. Ya. Dan kadang-kadang arak yang mereka minum itu bercampur dengan zanjabila, iaitu sejenis halia. Ya, sejenis halia. Ya, dan bila kita minum merasakan satu minuman yang sangat lazat. Ya, jadi halia tu panas. Ya, jadi bila bercampur air tadi, arak tadi bercampur dengan halia, jadi dia jadi macam suam-suam sikit. Jadi Allah nak bagi tahu dalam syurga pun kita akan minum air yang suam-suam sedikit. Jadi arak tu tadi, jangan kita ingat arak macam kat dunia nampak buat-buat, kan? Dia tak macam tu. Ya,
Jadi Allah nak campurkan dengan halia supaya rasa panas-panas sedikit. Jadi bila rasa minuman itu ada panas-panas sedikit, rasanya sangat lazat dan memberi khasiat yang sangat-sangat kalau di dunia ni khasiat yang sangat baik. Ya, jadi kalau di dunia pun kita selalu minum air halia, maka Allah beri air halia bercampur arak di dalam syurga. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah ka'san tadi, berkata Muhammad bin Jabir At-Tabari. Ya, dia kata apa? Ka'san ialah sejenis bekas yang berisi arak. Sekiranya tidak berisi arak, maka dipanggil ka's. Tetapi bila dimasukkan, dia kata dengan arak, dia menjadi kalimah ka'san. Itu dia punya terjemahan. Kemudian Allah mengatakan kana mizajuha zanjabila, ayat ditafsirkan oleh Al-Qurtubi. Adalah orang-orang Arab untuk menambahkan kelazatan minuman, maka mereka mencampurkan halia ke dalam minuman mereka kerana baunya yang sangat baik dan boleh menghadamkan makanan. Okey, hari ini kita belajar kenapa bila kita masak kita campur halia. Rupa-rupanya baru hari ini kita belajar. Saya dah belajar lama lah. Ya, halia itu mempermudahkan proses penghadaman di dalam perut kita. Dan halia itu juga satu khasiat untuk memanaskan tubuh badan kita. Ya, mencernakan darah kita. Ya, siapa bagi tahu? Allah Subhanahu Wa Taala melalui ahli tafsir. Sekali lagi saya ulang. Ya, berkata Al-Qurtubi, ya, dia ditafsirkan daripada kalimah tadi adalah orang-orang Arab untuk menambahkan kelazatan minuman mereka. Mereka mencampurkan halia ke dalam minuman kerana baunya yang sangat baik, iaitu wangi, dan boleh menghadamkan, menghancurkan, mempercepatkan proses penghadaman di dalam perut kita. Ya, jadi itu yang kita tak tahu hari ini. Alhamdulillah yang hadir dalam majlis ilmu pada hari ini dapat mengetahui gunanya halia itu adalah satu bahan yang Allah beri tumbuh di atas muka bumi, dan setiap yang tumbuh di atas muka bumi punya khasiat yang luar biasa. Cuma kita tidak mengetahui. Akhirnya Allah menjelaskan khasiat halia ialah untuk proses penghadaman dan untuk memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. Maka begitulah mereka mahukan nikmat di akhirat, bahawa minuman mereka dicampurkan dengan halia bagi menyedapkan baunya dan menambahkan kelazatan rasanya, dan juga untuk menyegerakan proses penghadaman di dalam perut kita. Halia ialah nama, zanjabil ialah nama bagi sebuah mata air yang daripadanya campuran arak atau minuman golongan al-abkhar. Jadi disebutkan juga daripada Mujahid dan Qatadah mentafsirkan, dia kata zanjabila itu adalah satu jenis mata air yang terpancar di dalam syurga yang memancarkan campuran daripada dua jenis, iaitu arak dan halia, lalu dinamakan mata air zanjabila. Ya, barakallahu fik. Okey, kemudian dikatakan zanjabil itu mempunyai rasa yang sangat sedaplah, rasa yang sangat enak. Ya, jadi zanjabil itu adalah sejenis mata air yang terpancar di dalam syurga, campuran daripada arak dan halia. Halia kita boleh guna pakai di atas dunia, arak diharamkan oleh Allah, dan apabila kita kembali kepada Allah, Allah beri nikmat arak yang sangat lazat yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada kita semua. Kenapa Allah mengharamkan arak? Kerana arak itu adalah sejenis bahan yang asalnya dia halal, iaitu daripada anggur. Tetapi bila disalahgunakan, maka dia menjadi haram, menyebabkan kemudaratan bagi mereka yang mengambil arak, merosakkan akal, merosakkan tubuh badan, melakukan pembaziran,
dan menyebabkan rumah tangga jadi kucar-kacir. Maka kemudaratan itulah yang menyebabkan Allah yang Maha Mengetahui mengharamkan arak. Sekali lagi, kenapa Allah mengharamkan arak? Pertama, merosakkan akal. Ya. Kedua, merosakkan tubuh badan kita. Ketiga, pembaziran kerana kita beli arak itu mahal tetapi tidak ada manfaat. Yang keempat, merosakkan rumah tangga, merosakkan hubungan di dalam keluarga. Ya, kemudaratan yang besar ini menyebabkan Allah mengharamkan arak di dunia. Namun Allah kembalikan arak yang sangat sedap, yang tidak memudaratkan, tetapi memberi cita rasa yang sangat-sangat sedap. Janji Allah itu benar, maka kita nantikan untuk dapat meminum arak di dalam syurga nanti. Okey, seterusnya Anak Umi teruskan ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Aina fiha tusamma salsabila. Teruskan dengan Dengan maksudnya. artinya, sekejap ya. Iaitu sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil. Ya, salsabila. Ya, nama pun sedap. Letak nama anak salsabil. InsyaAllah ini nama daripada dalam Al-Quran dan nama yang dijanjikan Allah, tusamma, diberi nama. Ya, diberi nama salsabila. Apa dia? Mata air yang terpancar di dalam syurga. Ya. Sazamuna ingat tak tasnim? Ingat tak tasnim? Ya, betul. Anaknya nama Salsabila ke? Wallahu a'lam, tapi dia dah ada anak. Ya, alhamdulillah. Ya, Tidak. anak murid dulu ya. Ya, ingat namanya tasnim. Kat mana kita jumpa kalimah tasnim? Dalam Al-Quran ada? Ya, surah apa? Kalau minta silap dalam surah Al-Mutaffifin. Kalau minta silap, balik semak balik. Ya. Okey, seterusnya. Tadi dah dibacakan terjemahannya, iaitu sebuah mata air yang berada di dalam syurga. Jadi dinamakan apa dia? Salsabila. Okay, kita tengok terjemahannya. Ya, bukan terjemahannya, kita tengok tafsiran yang telah dinyatakan oleh pengarang kitab ini. Ya, apa yang dinyatakan? Dia kata ada dua tafsiran ulama. Siapa dia ulama? Ulama adalah jamak taksir. Kalau seorang alimun, bila jamak dia guna ulama. Jamak taksir iaitu orang yang diizinkan oleh Allah, yang diajar oleh Allah, yang mengetahui tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran, maka mereka itulah yang mampu untuk mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ada dua pandangan yang berbeza daripada ulama berhubungan dengan kalimah salsabila ini. Yang pertama disebutkan, ditafsirkan oleh Al-Qurtubi. Dia kata apa? Ainan adalah badal daripada kalimah kaks. Iaitu ainan dikata ganti kepada kaksan. Jadi dia kata apa? Ainan itu ganti kepada kalimah kaks tadi. Ya. Maknanya dia kata mereka diberi minum di dalam syurga daripada sebuah mata air di dalam syurga yang dinamakan salsabil. Ya, mata air itu namanya salsabil. Ya, jadi kalau ada anak, letaklah nama ni, mudah-mudahan anak kita benar-benar menjadi hamba Allah yang baik. Ya, kerana tercipta namanya daripada Al-Quran. Kemudian disebut di sini daripada sebuah mata air di dalam syurga yang dinamakan salsabil yang bercampur dengan zanjabil, iaitu halia, bagi menambahkan kelazatannya. Itu pandangan Al-Qurtubi. Kemudian pandangan daripada Ibnu Katsir dan As-Sayyuti. Ini semua ditafsir ya. Saya bacakan aja. Dia kata ainan adalah ganti kepada zanjabil, maka maknanya Az-Zanzabil itu adalah sebuah mata air di dalam syurga yang juga namanya salsabil. Ya, jadi maknanya sama ada salsabil ke zanjabil ke adalah memberi maksud mata air.
Mereka diberi minum di dalam syurga dengan piala-piala yang berisi arak. Piala-piala tu artinya bekas-bekas gelas tadi ya. Yang berisi arak yang bercampur dengan halia. Iaitu zanzabil adalah sebuah mata air di dalam syurga dan diberi nama salsabil. Maknanya sama ada salsabil atau zanjabil adalah benda yang sama. Iaitu mata air yang terpancar di dalam syurga. Maka tafsiran yang paling rajih, yang paling jelas adalah tafsiran yang kedua iaitu ainan. Ainan daripada kalimah ainun maksudnya dapat dilihat. Adalah ganti kepada zanjabil sebagaimana yang disebut di dalam tafsir Ibnu Abbas yang mengatakan mereka diberi minum di dalam syurga arak yang bercampur dengan zanjabil iaitu halia. Iaitu daripada mata air dan di dalam syurga, dan mata air itu dinamakan salsabil. Ya, salsabil. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala daripada kalimah salsabila, kenapa dinamakan mata air itu salsabil? Kerana beberapa sebab. Okey, tengok sebab yang pertama, berkata Az-Zujaj. Dia kata salsabil pada bahasa nama bagi yang berada pada tahap yang paling mudah. Maka seolah-olah mata air ini dinamakan dengan sifatnya sangat mudah mengalir menuju kepada penghuni syurga. Ya, jadi mata air ini mengalir sampai kepada kita. InsyaAllah. Mengalir sampai kepada kita. Ya, nak kata bagaimana sampai kepada kita? Bila kita duduk di tepi sungai. Apa yang kita buat? Kita main tak air sungai tu? Ya, kalau air sungai tu jernih sangat. Ya, kita main tak air sungai tu? Ya, main di atasnya syurga. Contoh macam inilah kalau tak nampak. Kita gambarkan kaki kita berayun-ayun. Contoh macam tu dah kot. Ya, kemudian air tu datang dekat dengan kita. Lalu kita pun ya, air tu datang dekat kita kan suka kalau dekat sungai kita main-main air sungai tu. Ya, kita buat macam ni. Macam itulah. Jadi mak zanzabil ke salsabil ni datang kepada sifatnya apa? Sifatnya mengalir. Mengalir ke mana? Ya, mata air ni mengalir kepada penghuni syurga. Kenapa dialirkan kepada syurga, kepada penghuni syurga? Nak bagi tahu begitulah nikmat yang Allah janji kepada kita. Tidak ada perlu berusaha. Kita nak pergi kepada mata air itu dengan sendirinya datang kepada kita. Jadi mudahnya kita untuk mengecapi nikmat di dalam syurga tanpa ada usaha. Itulah yang dikendaki oleh yang dinyatakan oleh ahli tafsir ini. Kemudian berkata As-Sayuti. Tadi pandangan daripada satu tafsiran. Apa kata Sayuti? Sayuti dia kata pengaliran yang lawas di dalam kerongkong. Itu dia kata Sayuti pula kata tadi mata air itu mengalir kepada penghuni syurga. Yang kedua, bagi mereka yang meminum air daripada mata air yang disebut salsabi ini, dia kata pengaliran yang lawas. Apa maksud yang lawas? Apabila kita meminum, apabila kita minum daripada salsabil ini, ya, masuk ke dalam rongga kerongkong kita, dalam ya lidah kita sampai ke kerongkong, mengalir dengan begitu mudah, melawaskan. Ya, nak rasa sedapnya sampai kalau dekat dunia. Sedap itu hanya terasa di lidah. Tetapi bila kita berada di dalam syurga, dia punya kelazatan itu akan mengalir ke seluruh tubuh badan kita. Sampai kuku-kuku kita, rambut-rambut kita, mata-mata kita semua merasakan nikmatnya meminum minuman daripada mata air yang Allah janjikan, yang Allah sediakan, iaitu minuman yang disebut salsabil tadi. Ya. Ini pandangan daripada As-Sayuti. Kemudian pandangan daripada Aliyah dan Muqatil, dia kata sesungguhnya dinamakan salsabil tadi kerana ia mengalir di jalan-jalan dan di rumah-rumah mereka. Ia terpancar daripada dasar arash, daripada syurga Adnin kepada penghuni syurga. Ya, ini pandangan Muqatil. Dia kata air itu akan mengalir ya kepada tempat-tempat tinggal kita. Ya, kita kan tinggal berbeza-beza
Ya, syurga itu dikatakan ada 7 nama syurga, dan daripada setiap syurga itu ya mata air ini akan mengalir. Itu pandangan daripada Muqatil. Ya, apapun kesemua pandangan ini membawa kepada kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman untuk kita berusaha mengecapi nikmat air yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa dia? Untuk kita minum air yang dijanjikan oleh Allah yang mustahil berada di atas dunia ini. Ya, okey, insya-Allah. Dan yang terakhir satu lagi dia kata salsabil itu ialah minuman yang sangat lazat yang dikecapi oleh hanya penghuni syurga, mustahil berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, sampai kepada ayat 18, daripada 14 sampai ke 18. Jika ada pertanyaan dipersilakan insya-Allah. Jika ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rozi nak tanya pasal kat sini dia gunakan pelayan-pelayan kan? Ya, ya. Adakah sama dengan bidadari ke macam mana? Okey. Terima kasih. Okey, memang di dalam syurga itu disebutkan ada bidadari, ada pelayan-pelayan. Okey, bidadari itu kalau kita nak sebut cantiknya bidadari itu, pengaliran darah dia pun kelihatan. Ya, apa yang maknanya punya cantiknya berbayang seperti mana Kaksan tadi yang disebut tadi. Ya, kalau kita tadi belajar perak tu seperti kaca. Jadi cantiknya bidadari itu ya lebih cantik tak boleh nak dibayangkan. Tetapi kecantikan bidadari itu akan tidak dapat menandingi kecantikan seorang isteri yang diredai oleh suami di dunia dan akan bertemu di dalam syurga. Kenapa? Kerana ketika kita berada di dalam syurga, kita tidak perlu lagi memberi khidmat kepada suami kita, tetapi yang memberi khidmat kepada suami kita siapa dia? Bidadari. Ya, jadi di dalam syurga ada bidadari dan ada wildan. Ya, jadi kalau disebut bidadari merujuk kepada perempuan. Ya, nak tunjuk kecantikan. Memang pun di dunia lagi kalau perempuan yang cantik tergambar cantik. Sebut siapa perempuan cantik dalam dunia. Siapa? Kalau dulu ada cerita siapa yang paling cantik dalam dunia ditunjuk dalam cermin. Kan? Cerita apa kita tak ingat dah tu. Ya. Namun begitu Allah nak bagi tahu kepada kita di dalam dunia, kita akan bertemu semua makhluk Allah yang cantik-cantik di dalam syurga. Dan di antara yang Allah nukilkan ialah bidadari. Dan tugas bidadari juga adalah memberi khidmat kepada penghuni syurga. Di samping bidadari untuk memberi khidmat ada lagi yang disebut iaitu wildan. Ya, wildan ni daripada kalimah asalnya walad. Walad itu ialah anak-anak lelaki. Jadi wildan itu terdiri daripada remaja-remaja yang akan memberi khidmat di dalam syurga. Jadi jawapan daripada yang ditanyakan Rozi tadi, apa dia beza antara bidadari dengan wildan? Kedua-duanya adalah janji Allah kepada penghuni syurga, iaitu memberi khidmat yang terbaik kepada kita semua insya-Allah. Ya, yang kita perlu ketahui ialah di dalam syurga ada yang memberi khidmat namanya bidadari dan ada yang memberi khidmat namanya wildan, iaitu pemberi khidmat yang sangat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas atau tidak? Jelas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Ustazah nak tanya, dia dah jadi remaja kan dipanggil wildan. Apa tu? Ya. Ada tak kanak-kanak di syurga? Ya, ada. Ya, kanak-kanak yang meninggal ketika belum baligh, mereka juga menjadi khidmat di dalam syurga nanti. Ya, tak kira yang beriman maupun yang tidak beriman. Kecuali setelah baligh, dia tidak boleh duduk di dalam syurga kerana dia mati dalam keadaan tidak beriman.
Ya, kalau anak-anak orang Islam semestinya dia mati dalam keadaan beriman. Ya, pun begitu kita kena ingat anak-anak non-Muslim yang kembali kepada Allah sebelum mereka baligh, maka mereka juga ditempatkan di dalam syurga Allah dan mereka juga insya-Allah akan ditugaskan memberi khidmat kepada penghuni-penghuni syurga. Anak-anak daripada orang-orang yang beriman, ya, mereka akan menanti kedua ibu bapa mereka di pintu syurga. Tetapi anak-anak yang tidak beriman, ya, maksudnya ibu bapa yang tidak beriman, mereka tidak menanti di pintu syurga. Manakala anak-anak yang beriman ini, mereka menanti kedua ibu dan bapa mereka di pintu syurga. Mereka tidak akan ingin masuk ke dalam syurga, melainkan setelah mereka bersama-sama, ya, untuk mengiring masuk. Maksudnya ketika dia masuk ke dalam syurga, dia nak bersama dengan ibu dan bapanya. Ya, manakala anak-anak yang tidak beriman tidak, kerana ibu dan bapa mereka mati dalam keadaan musyrik, maka tempatnya adalah neraka Allah. Okey, adakah jelas? Maksudnya Umi, anak-anak ni kekal sebagai anak-anak. Maksudnya kekal sebagai anak-anak ialah kan tadi Umi kata anak-anak orang yang beriman. Ya, dia maksudnya dia dah memang duduk dalam syurga sebab dia memang terpilih menjadi penghuni syurga. Sebab Bukanlah dia menjadi bidadari ke apa ke, tidak. bukan. Dia bukan bidadari, tetap bidadari. Oh, Ya. okey. Sebab bidadari bukan daripada golongan al-insan. Kena ingat, al-insan berada di atas fil ard. Ya, bidadari tidak ada dekat fil ard. Ya, bidadari hanya Allah cipta berada di dalam syurga. Itu kena jelas. Ya, jangan cari bidadari kat atas dunia. Sebab tu jangan cantiknya awak seperti bidadari. Itu biasa bahasa majas saja, bahasa kiasan je. Tapi sebenarnya kiasan pun tak betul. Sebab bidadari di dalam syurga tidak boleh digambarkan. Ingat, apa yang berada di dalam syurga, kita tidak pernah boleh dapat membayangkan dengan tepat seperti mana yang Allah cipta untuk penghuni syurga. Okay. Jelas ke tak jelas tu? Yang bertanya Alhamdulillah. tadi, ya, bukan yang bertanya tadi, jelas ke tidak? Yang bertanya tadi bukan Rozi kan, orang lain kan? Siapa yang bertanya tadi tu? Dah tak berbunyi dah. Yang Jelas tanya pasal betul. anak tadi kau Mi? Orang lain. Orang lain. Okey, yang bertanya pasal anak tadi jelas ke tak? Dah senyap dah. Ya, yang bertanya tadi. Jelas satu Ustazah dia tak jawab. Dah jelas ya. Jadi Ya, saya nak tanya sikit Ustazah, sorry, ada sikit pasal tadi Ustazah kata ya bidadari bukan daripada al-insan. So wildan pun sama jugalah, bukan daripada al-insan. okey. Yang tu Allah cipta khususiah berada di dalam syurga. Ya, yang itu Allah ciptakan khususiah yang berada di dalam syurga. Ya, makanya mereka tidak wujud di atas dunia. Mereka tidak ada di atas dunia. Inilah janji Allah. Sebab tu tadi awal-awal saya bacakan ayat inna wa'adallahi haqq. Ya, sesungguhnya janji Allah itu benar. Tapi sayangnya walakinna aktsaran nas, bukan nas, walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui janji Allah itu sangat-sangat benar. Ya, jadi kalau anak kita meninggal ketika kecil, itu penyelamat kita. Ya, namun begitu jangan dok relax tak sembahyang pula, kenapa tak solat? Anak saya dah tunggu dekat pintu syurga, dia kata. Ya, jangan begitu. Ya, anak yang menanti di pintu syurga itu menanti ibu dan bapa yang mati dalam keadaan beriman. Kalau dia mati dalam keadaan na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan kufur, maka tidak diizinkan oleh Allah untuk mengecapi nikmat syurga. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kedua-duanya. Kalau anak tadi dah memang mati dalam iman sebab dia belum baligh. Ya, kita ni yang kita khawatir sangat-sangat sama ada kita mati dalam iman atau sebaliknya. Sebab Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, keadaan orang Islam matinya, persimpangannya antara iman dan kufur itu seperti mana mata putih dan mata hitam. Ya, mata putih dengan mata hitam dekat ke jauh? Dekat kan? Jadi begitulah.
Dengan sebab itu senantiasalah berdoa kepada Allah, jangan pernah tinggal supaya Allah matikan kita dalam hati sebaik-baik bi husnil khatimah. Ya, doa kepada Allah, Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Sebab nak dapat mati, ya, sebelum mati itu, nak dapat mati bi husnil khatimah itu kena dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah terlebih dahulu. Ya. Okey. Kalau dah habis cukup. Ustazah, Ya, Ustazah saya. boleh tanya sikit? Ya, boleh Ya, tapi luar pada tajuk sikit boleh Ustazah? insya-Allah boleh kalau Jadi, saya Ya. kita selalu kan kita Ini berdoa habis ya, selalu. sebab waktu asar cepat sekarang kan. Ya. Okey, apa dia soalannya? Jadi Ya. kita selalunya berdoa yang ada khusus untuk kepada kedua ibu bapa kita. Ada yang khusus lah kan, maknanya Allahumma fi wa ada kalau kita doa tu. Jadi tapi Ya, kalau doa yang untuk anak suami, ajar dalam Quran. Ya, betul. Seterusnya. Untuk suami tu, Ya. suami tu ada tak doa khusus Ustazah? Okey, kalau untuk suami, kita nak sebut nama suami kita yang telah pergi, yang telah meninggalkan kita, boleh saja kita sebut nama suami kita. Ya, kalaupun kita tak sebut nama suami kita, dah masuk dalam, itu sebabnya dalam masa yang begitu singkat, bila kita baca doa ini secara keseluruhan, maka akan dapat kesemua sekali. Dan begitulah, maknanya terlalu banyak pahala yang Allah janji. Apa dia? Yang kita tak payah khususiah. Yang khususiah, yang Allah kendaki khususiah siapa? Ibu bapa. Yang khususiah ibu bapa. Allah sebut, Allahumma firli dhunubi wali walidayya. Itu khusus. Wali waliday itu khusus. Ya, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Itu khususiah. Tapi jangan berhenti kat situ. Ya, sambung wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin kulluhum ajma'in. Yang masih yuhyi, yang masih Allah hidupkan, yang dah kembali kepada Allah, yang dah meninggal dunia, kulluhum ajma'in. Ya, dah dapat semua. Ya, namun begitu kalau kita rasa kita terlalu mencintai lah, sebab suami kita dah hidup berpuluh-puluh tahun dengan dia, tiba-tiba dia telah diambil oleh pinjaman daripada Allah, Allah dah ambil semula. Ya, kerinduan kita, maka kita nak sebut nama tak masalah. Mungkin kita boleh sebut selepas nama suami kita tadi, Allahumma firli, selepas nama ibu bapa, selepas ibu bapa kita tadi, Allahumma firli dhunubi wali walidayya wa zauji. Ya. Zauji suamiku. Ya, ismuhu namanya, sebutlah namanya. Ya, zauji ismuhu, sebutlah namanya. Kalau nak kata tak boleh baca ke Arab, tak apa. Allah semua bahasa tahu. Ya, katalah nak sambung dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Arab selepas wali walidayya tadi, warhamhuma kama rabbayani saghira wa zauji ismuhu Hasan bin Omar. Contoh macam tu. Boleh aja buatlah secara khusus ya. Ya, boleh. Ya, kalau tak nak sebut secara khusus ya, pada kalimah tadi dah merangkumi semua sekali orang yang beriman. Okey. Okey, jelas? Jelas. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, kasih kerana Allah. Ya, okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada. Kalau tak ada soalan lagi, saya nak masuk kepada ayat yang ke-19. Takut tak sempat. Sekarang pukul berapa? 4.25. 4.25. Kita punya waktu asar pukul berapa? 4.28. Maka dengan sebab itu kita berhenti setakat ni. Ya. Kita tak nak kita berhenti, azan dah, kita masih lagi dalam kelas, kita azan dah sampai. Ya. Memang boleh kita sambung kelas-kelas pengajian walaupun kita lewatkan sedikit, tapi saya rasa dah cukup lah tu. Dah banyak yang kita dapat daripada pengajian, daripada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-14 Allah dah janji. Ya, apa dia yang Allah janji tadi? Pokok jauh dekat. Ya, pokok tu jauh Allah dekatkan pada kita. Ya, jadi kesimpulannya tadi, ya, pokok tu jauh-jauh Allah dekatkan dengan kita. Kemudian Allah dah bagi tahu kepada kita, ya, buah-buahan tu tadi macam mana?
ya, sampai ke riba kita, sampai ke pembaringan kita. Kemudian Allah bagi tahu lagi minuman kita diperbuat daripada apa tadi? Daripada perak. Tapi kelihatan seperti kaca. Kemudian kita diajar oleh lagi Allah Subhanahu Wa Taala minuman ahli syurga. Apa dia minuman ahli syurga tadi? Arak campur halia. Lepas tu diterangkan lagi apa dia tadi? Zanjabila, apa dia salsabila, iaitu mata air yang terpancar di dalam syurga. Ya, jadi kesimpulannya yang kita pelajari pada petang hari ini dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita akan perolehi kecapi di dalam syurga nanti. Janji-janji Allah itu sangat benar. Berusahalah jangan kita sampai tidak tahu. Ya, jangan sampai kita tidak tahu, berusaha untuk kita menjadi orang yang adim. Apa maksud orang adim? Orang yang mengetahui. Apa maksud orang yang mengetahui? Orang yang tahu apa dia bahagian daripada dunia dan apa bahagian kecapan yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Ya, apa yang kita nikmati dunia hanyalah sedikit sahaja. Bahagian daripada akhirat itu jauh lebih baik dan bersifat kekal selama-lamanya. Jadi insya-Allah terima kasih pada Nak Umi Ustazah Munah ya yang membacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, dan alhamdulillah kita bersama lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Ya, pada minggu hadapan insya-Allah boleh bagi tahu pada kawan-kawan yang lain kerana dia punya tu dah jadi luas ya, dah diperbesarkan. Jadi insya-Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita jumpa lagi minggu hadapan.